Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nohayati Rosli dan Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 168 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 2,276 kes, iaitu bersamaan dengan 47.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sekali lagi, bilangan kes yang discharge hari ini juga adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 13 April 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 134 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,817 kes. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,464 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 66 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 36 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan satu kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 77 kes, iaitu bersamaan dengan 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-77 iaitu kes 2,797 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau merupakan peserta Perhimpunan di Seri Petaling dan beliau telah dirawat di Hospital Melaka pada 31 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 13 April 2020 jam 9.15 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Susulan aktiviti tertumpu iaitu targeted approach yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pengesanan, penyaringan, ujian ke atas kumpulan sasar yang berisiko tinggi. Pihak Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti 2 subkluster saling berkaitan di Kuantan. Kluster patient under investigation Bali di Kuantan adalah satu kluster yang melibatkan golongan pesakit dan beberapa anggota kesihatan dari sebuah pusat perubatan di Kuantan. Sehingga 13 April 2020, 20 orang telah dikenal pasti di dalam kluster ini, iaitu 14 orang sedang dirawat di ward Hospital Tengku Ampuan Afzan, Pahang, di mana 2 orang telah sembuh dan 3 orang dirawat di unit rawatan rapi serta seorang telah meninggal dunia, iaitu kes 1,575. Daripada keseluruhan jumlah tersebut, terdapat 3 anggota kesihatan yang terlibat dalam kluster ini. Kes indeks iaitu kes 4,684 bagi kluster ini mempunyai sejarah perjalanan ke Bali, Indonesia. Beliau kemudian mempunyai kontak rapat dengan kes 1,575 iaitu abang pada kes indeks. Kes ke-1,575 kemudian telah menjangkiti 7 kes generasi kedua dan 11 kes generasi ketiga. Terdapat 339 kontak rapat yang telah dikenal pasti dan ujian saringan COVID-19 telah dijalankan, termasuk 202 anggota kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan rakyat Malaysia agar memainkan peranan masing-masing dalam menangani pandemik ini. Demi kesihatan dan kesejahteraan semua adalah amat penting semua masyarakat patuh kepada perintah kawalan pergerakan di Malaysia.
Rakyat Malaysia disarankan untuk duduk di rumah dan amalkan jarak sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Teruskan amalan kebersihan yang tinggi, misalnya kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, dan amalkan gaya hidup yang sihat dan pemakanan yang seimbang. Ingin dimaklumkan, statistik kes di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Keluang. Jumlah kes positif di Keluang ialah 201 kes, iaitu pertambahan 8 kes baru. Bandar Baru Ibrahim Majid ada pertambahan 8 kes tersebut, iaitu 163 kes. Lain-lain lokaliti adalah tiada pertambahan. Pecahan jumlah ikut mukim, Ulu Benut 178 kes, di mana ada pertambahan 8 kes tadi. Keluang 18, Macap 4 dan Nyong 1. Kawasan Hulu Langat, jumlah kes positif Hulu Langat ada pertambahan 24 kes baru dan jumlah dia ialah 420 kes. Kampung Sungai Lui 117, bukan Kampung Sungai Lui 303 kes. Pecahan ikut mukim, Ampang 62 kes, Beranang 11 kes, Ceras 48, Hulu Langat 133 kes, Kajang 155 kes, Semenyih 11 kes. Dan untuk Menara City One, Malayan Mansion dan Selangor Mansion, Menara Plaza City One, jumlah kes positif Menara Plaza City One adalah 39 kes, iaitu pertambahan 8 kes. Untuk Malayan Mansion, jumlah kes positif Malayan Mansion kekal 4 kes. Untuk Selangor Mansion, jumlah kes positif Selangor Mansion adalah 82, iaitu pertambahan 7 kes. Dan untuk maklumat terkini untuk kumpulan risiko tertinggi, iaitu kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini pensampelan telah diambil, iaitu sebanyak 23,915. Bilangan kes positif ialah 1,850 bersamaan dengan 38% pada keseluruhan kes. Bilangan negatif ialah 19,724 dan bilangan dimasukkan ke ward sekarang ialah 1,861 kes. Mengikut kluster sehingga kini, ingin dimaklumkan kluster kes import daripada Itali di Kuching ada pertambahan 5 kes. Jumlah keseluruhan ialah 50 kes. Kluster persidangan agama di Gereja Kuching kekal jumlah kes 117 kes. Dan untuk kluster kenduri di Bandar Baru Bangi, tiada pertambahan kes, kekal 96 kes. Kluster di Rembau, kekal jumlah kes terkini ialah 53 kes dan jumlah sembuh baru 4 kes. Keseluruhannya 40 kes telah pun sembuh. Dan saya buka kalau ada apa-apa pertanyaan. Any question? Soalan? Assalamualaikum, Datuk DG. Saya ada 4 soalan berkenaan dengan COVID-19 ni. Ada dakwaan dan laporan sebelum ni mengatakan dia punya kesan adalah seperti dengan HIV yang mencecahkan tindak balas sistem pertahanan badan, dan juga ada yang menyebabkan cytokine storm dalam badan pesakit, terutama pada 5% pesakit yang kritikal di ward. Soalan kedua berkenaan dengan sama ada KKM dah ada jumlah berapa kluster, sub-kluster dan juga index case untuk COVID-19 setakat ini, dan jika ada kluster, sub-kluster yang masih belum jelas, boleh terangkan berapa banyak yang masih belum jelas dan usaha KKM untuk track down. Ketiga berkenaan dengan sporadik, sama ada kes sporadik di Malaysia setakat ini, sebab sebelum ni ada dakwaan mengatakan ia berkaitan dengan kes 131 dengan perhimpunan jemaah tabligh, dan sebelum ni juga dengan kes ke-26 dengan seorang kenamaan di unit JLC. Soalan yang terakhir berkaitan dengan vaksin dalam negara. Saya difahamkan ada usaha untuk buat vaksin yang digunakan juga sama kepada IBV untuk poultry. Sejauh mana keberkesanan dia dan kepercayaan KKM untuk dapat?
Terima kasih. Ada 4 soalan ya. Jadi soalan pertama, sama ada penyakit COVID-19 ni bersamaan dengan penyakit HIV. Jadi tak sama. Jadi yang pertama ialah virus yang dikenal pasti ialah coronavirus, iaitu di mana kita lihat ada 7 coronavirus yang menjangkiti manusia. Dan yang kita kenal ialah SARS, contohnya Severe Acute Respiratory Syndrome. Yang kita kenal ialah virus MERS-CoV. Dan ini ialah virus novel yang baru dan menjangkiti. Dan berjangkitan dia ada 2 peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat infectivity dan peringkat kedua ialah peringkat inflamasi. Jadi kalau kita lihat dalam tindakan kita ialah kita cuba elakkan jangkitan tu, iaitu jangkitan daripada droplets. Dan bila virus tu masuk ke dalam rongga paru-paru dan sebagainya, mereka akan aktifkan ataupun virus tersebut akan replicate dan masuk dalam sel dan jadi reaksi ataupun tindak balas daripada badan. Jadi cytokine release, interleukin semua dan semua sebagainya. Ini mengakibatkan inflamasi. Dan inflamasi ini menyebabkan kadang-kadang membawa maut. Jadi itu yang pertama, berbeza dengan penyakit HIV. Yang keduanya, isu mengenai kluster. Setakat ni kita dah kenal pasti kluster dan subkluster. Ada 25 kluster dan subkluster. Tetapi kluster yang terbesar ialah kluster jemaah si petaling, iaitu lebih kurang 40%. Tetapi kluster yang lain pun telah kita kenal pasti dan kita telah umumkan yang kluster yang besar. Kluster yang kecil mungkin kita tak umumkan lagi, tetapi kita tengah memantau dan juga ambil tindakan, iaitu active case tracing, iaitu pengesanan, pengujian dan pengasingan dan juga memberi rawatan yang terbaik kepada kluster-kluster tersebut. Dan juga mengenai sporadic cases, memang kita dah umumkan kita ada 69 sporadic cases. Maksud dia kalau ada sporadic cases yang kita melaksanakan ujian untuk kes-kes ILI di klinik-klinik kita dan kes-kes sari di ward ataupun di ICU, dan kita telah menjalankan surveillance sejak Januari. Dan kes pertambahan 69 kes yang mana kita tidak dapat mengesan punca kes tersebut dijangkiti. Jadi dia tak ada sejarah perjalanan, contohnya tak ada pergi ke luar negara, tetapi tak bergaul dengan mereka yang berisiko tinggi. Bagaimana mereka menjangkiti kita tak pasti. Jadi yang ni yang kita katakan sporadic case. Maksud dia bila surveillance sporadic case tu dapat dikesan, berarti virus tersebut sudah ada di dalam komuniti kita. Jadi apa yang penting ialah tindakan kita bukan hanya containment tetapi mitigasi. Jadi daripada early containment, lepas tu late containment, kita beralih pada mitigasi. Dan antara tindakan mitigasi kita ialah kawalan sepadan dan kawalan pergerakan. Iaitu antara tindakan mitigasi kita, dan juga kita amalkan social distancing ataupun penjarakan yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter, dan kita elakkan ataupun kita haramkan perhimpunan orang ramai. Sebab kalau ada perhimpunan, berarti virus tersebut boleh menjangkiti seorang ke seorang. Jadi inilah inisiatif yang telah kita laksanakan, dan kita harap dengan tindakan kita dalam PKP pertama, kedua, menunjukkan kesan yang positif, iaitu di mana sekarang ini kita dapat kawal dari segi tidak ada pertambahan kes yang mendadak, tetapi kita masih berjuang untuk menurunkan kes tersebut. Jadi kalau kita lihat graf, mungkin kita dah tercapai, iaitu melandaikan lingkungan untuk kes-kes yang mendadak. Tetapi kita masih dalam perjuangan untuk mengurangkan kes, kalau boleh untuk menamatkan kes jangkitan COVID-19 ni. Dan last ialah vaksin. Isu vaksin memang telah kita bincangkan bersama, dan sekarang ni kerjasama yang penting, kerjasama bersepadu bukan hanya di negara kita tetapi dengan negara-negara lain. Contohnya di bawah WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan ada juga beberapa pertubuhan, contohnya SEPI, dan mereka telah menjalankan
penyidikan, dan kita harap dapat menjalankan penyidikan yang terbaik supaya dapat kita kenal pasti vaksin yang mujarab untuk pesakit kita dalam tempoh setahun. Jadi aktiviti-aktiviti ini masih diteruskan, dan jadi penyidik kita juga tengah mencari bagaimana kita dapat mencari vaksin yang berkesan. Ada lagi soalan? Datuk, saya Syamsiah bernama. Ya. Saya ada 2 soalan di sini, Datuk. Okey, pertama mengenai zon merah ya. Sebab kita lihat ada pertambahan zon merah, dan kita lihat juga zon jingga yang bila-bila masa akan bertukar menjadi zon merah. Jadi kita lihat walaupun ada PKP, tapi kesedaran masyarakat yang mereka ni berada di zon merah mungkin agak kurang, Datuk. Jadi mungkin ada SOP tertentu yang mungkin KKM boleh cadangkan pada MKN apa yang mereka perlu buat, sebab tidak semua zon merah ini diwartakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Kedua, soalan saya tentang talian kaunseling kesihatan yang telah dilancarkan oleh KKM. Sejauh mana ianya berkesan membantu mereka yang golongan yang terkesan akibat PKP dan coronavirus ini? Terima kasih. Terima kasih pada soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat tindakan kita, memang kita dah ada tindakan di kawasan merah, dan kita mempergiatkan tindakan kita. Dan sekarang ni kalau kita lihat untuk COVID-19, tindakan bukan hanya di pihak Kementerian Kesihatan. Jadi apa yang penting ialah maklumat, iaitu apa yang perlu dilaksanakan oleh rakyat. Contohnya mereka yang berada di kawasan zon merah, mereka kena ambil tindakan sekurang-kurangnya duduk di rumah. Mesej dia ialah duduk di rumah dan amalkan penjarakan yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap membasuh tangan. Jadi mesej ni mungkin mudah yang kita sampaikan kepada mereka di kawasan zon merah. Tindakan Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan, kita mengambil isu COVID-19 jangkitan antara seorang ke seorang. Jadi kerajaan telah melaksanakan PKP, dan ini adalah satu tindakan yang baik, dan kita dah dapat hasil iaitu daripada PKP pertama dan kedua. Tetapi tindakan dari Kementerian Kesihatan ialah kita menggunakan active case tracing, iaitu mengesan, menguji, mengasingkan dan juga memberi rawatan yang padu kepada pesakit-pesakit COVID. Setakat ini alhamdulillah kita lihat kes jangkitan COVID-19 kematian hanya 1.6%, dan yang mereka yang pulih ialah lebih pada 47%, dan 88% daripada kes kita yang positif adalah peringkat yang awal, iaitu tiada gejala ataupun gejala ringan. Maksudnya kita dapat mengesan mereka pada peringkat yang awal. Jadi kita cuba elakkan daripada mereka yang datang pada peringkat yang lewat. Kalau datang pada peringkat yang lewat, mungkin mereka akan dirawat di ICU dan sebagainya. Itulah tindakan kita setakat ini. Dan apabila kita melihat pada kaunseling, memang secara kumulatif sejak 28 Mac hingga 12 April, sebanyak 2,309 panggilan telefon dan 252 mesej WhatsApp telah diterima oleh Kementerian Kesihatan. Walaupun pada hari ini, setakat ni jam 4.30 kita ada pertambahan sebanyak 150 panggilan dan lebih 1,000 mesej WhatsApp telah diterima. Yang penting kita lihat pada kaunseling tersebut, ada majoriti ada 3 isu yang telah diutarakan, iaitu yang pertama berkaitan dengan sokongan emosi, psikologi dan kaunseling untuk mereka menghadapi keadaan iaitu semasa PKP 1, 2 dan insyaAllah 3 nanti. Dan kedua ialah keperluan bantuan dan juga sumbangan. Dan ketiga ialah maklumat lebih lanjut mengenai COVID-19 ni. Jadi inilah yang isu-isu yang 3 isu yang utama yang kita lihat daripada pertanyaan dan juga sesi kaunseling kepada mereka yang telefon kepada Kementerian Kesihatan. Betul, Datuk.
Saya Haris dari Malaysia TV. Saya ada 3 soalan. Satu berkaitan South Korea, kedua adalah berkaitan isu logistik PPE, dan juga ketiga adalah pasal status. Pertama sekali, South Korea, Reuters ada melaporkan hari ini ada detect 116 cases of patients yang recovered tapi dia dikesan ada COVID semula, dan mereka percaya ini bukan reinfection tapi sebenarnya adalah relapse atau reactivation, dan dia orang juga suspect ini could be the case of weak test. Nak minta komen Datuk mengenai satu. Kedua adalah walaupun Datuk kata isu PPE stok sudah ada, tapi banyak hospital kita buat cek dengan NGO semua, masih lagi banyak hospital yang memerlukan PPE yang disupply oleh NGO. Jadi apakah isu sebenarnya, isu logistik, dan apa yang sedang dilakukan KKM? Dan ketiga, maybe Dato' boleh brief sikit latest status regarding treatment using plasma tu, ada perkembangan tak? Dan juga adakah remdesivir sudah masuk ke Malaysia dan adakah sudah mula gunakan? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada 3 soalan. Yang soalan pertama mengenai di South Korea. Jadi yang pertama, kita tak pasti cara mereka untuk menguji kaedah apa yang mereka guna dan test apa yang mereka guna. Yang pasti kita tahu mereka menggunakan test dan menguji ramai daripada penduduk mereka. Jadi yang pertama ialah mengenai positif reinfection, ada satu kemungkinan itu sebabnya bila pesakit kita sebelum kita discharge, kita memberi counselling supaya untuk melindungi mereka daripada reinfection, yang pertama. Yang kedua, mungkin ada kalau kita repeat test dia, walaupun dah negatif, repeat test, kadang-kadang dia positif. Dan yang ni kita kena lihat cara positif tu weak positif ataupun strong positif. Ada kala dia because of the virus shedding. Kita ada 3 case, iaitu pertama yang case yang kita dah discharge pada ward kita dan kita hantar pulang balik warga negara Brunei. Apabila sampai di Brunei, dia akan mereka sekali lagi membuat test tersebut, ada positif, dan bila kita berhubung dengan makmal di Brunei memang a weak positif. Jadi mungkin adalah virus shedding, iaitu virus telah lemah dan juga tengah shedding lah, jadi masih boleh dapat positif kat situ. Yang kedua, mungkin jangkitan kuman semula setakat ni kalau kita lihat tak ada dilaporkan di Malaysia lagi. Tetapi kita percaya mungkin adalah kerana virus shedding yang positif. Kemungkinan tu ada. Tetapi kalau kemungkinan tu ada, kalau kita lihat kalau positif tu very strong positif dan juga ada exposure balik, mungkin yang tu yang kita kena lihat sama ada kita perlu asingkan. Setakat ni kita tak ada lagi strong positif ataupun reinfection. Sepatutnya selepas mereka dibenarkan pulang dan negatif, mereka telah ada antibody. Tetapi antibody ini mungkin tak berupaya untuk pertahankan mereka dari jangkitan kali kedua. Tapi mungkin chances untuk dapat jangkitan kedua tu memang rendah lah. Yang kedua, isu PPE. Memang PPE kalau kita lihat, kalau dari segi stok pemeriksaan stok di Kementerian Kesihatan, sekarang ni kita ada sistem untuk melihat di negeri dan juga di hospital-hospital. Dan penggunaan PPE itu juga telah meningkat daripada 2 hingga 10 kali ganda berbanding dengan keadaan normal. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni, kita ada perolehan PPE daripada 3 kaedah. Kaedah pertama ialah melalui perolehan pukal, iaitu full procurement untuk semua negeri-negeri di pusat. Yang kedua ialah procurement di peringkat negeri, iaitu perolehan di peringkat negeri. Yang ketiga, ada ramai NGO yang mendermakan PPE kepada kita. Penggunaan PPE ialah setiap hari kita menggunakan PPE. Berbeza dengan ventilator. Kalau ventilator kita dah cukup, contohnya kita ada 956 ventilator, kita dah cukup, kita tak perlu ada pertambahan ventilator lagi. Tetapi sebab consumable, setiap hari kita menggunakan PPE dengan mungkin 10 kali lebih
banyak daripada biasa. Jadi apa yang penting ialah kita kena berterusan untuk mendapatkan PPE daripada perolehan dari pusat ataupun negeri, dan juga kalau NGO nak dermalah PPE kat kita. Jadi kita masih menerima PPE. Setakat ni untuk bertahan PPE kita ada sekurang-kurangnya 2 minggu kita boleh bertahan. Tetapi perolehan kita masih mendapat PPE daripada perolehan. Kita akan aturkan pengagihan kepada setiap negeri dan setiap hospital. Yang ketiga ialah isu plasma. Kita ada 12 pesakit dan isu yang tampil ke depan, dan kita melalui proses-proses untuk kaunseling dulu dan pastikan mereka tiada penyakit yang berjangkit, bukan hanya COVID saja tetapi penyakit-penyakit yang lain. Kalau penyiasatan semua tak ada masalah, kita akan rujuk mereka ke pusat darah negara dan kita akan ambil darah, dan darah tersebut plasma kita akan hantar ke IMR. IMR akan melakukan kajian dan titration plasma tersebut, dan kalau ada keperluan kita akan menggunakan plasma tersebut. Setakat ni baru dari segi penyidikan awal. Jadi kita masih terlalu awal untuk mengatakan plasma tersebut boleh digunakan untuk pesakit kita. Tetapi kalau ada keperluan penggunaan di peringkat hospital, mereka perlukan plasma dan kita boleh titrate dan concentrate antibody dan sebagainya, mungkin kita akan guna untuk pesakit-pesakit kita yang tahap ke-5 contohnya, yang mana memerlukan bantuan pernafasan di ICU. Saya ada 2 soalan. Pertama, berapa lama ambil masa bagi seseorang itu yang telah positif COVID untuk build antibody mereka? Satu lagi soalan berhubung dengan kekurangan darah. Isu kekurangan darah masih timbul. Sebelum ini Datuk ada cakap kalau penerima nak derma darah, pasukan KKM akan datang ke rumah. So apa perkembangan? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada 2 soalan. Soalan pertama mengenai antibody, respon antibody. Jadi apabila virus ataupun kita panggil antigen masuk ke badan kita, tubuh kita akan terus menjana antibody dan untuk melawan antigen tersebut. Kalau antibody IgM mengambil masa lebih kurang 5 ke 7 hari selepas dijangkiti. Dan antibody IgG mengambil masa lebih daripada 7 hari. Jadi kita lihat kalau kita menggunakan test kit, rapid test kit antibody, jadi kita boleh sama ada antibody itu ada ataupun tak ada. Kalau reaktif, maksud dia ada, iaitu antibody IgG ataupun IgM. Kalau tak reaktif, maksud dia kalau kita ambil contohnya sekarang ni kita menggunakan PCR untuk kita mengesan, kalau PCR dia negatif, kita kuarantin pesakit tersebut untuk 14 hari. Lepas tu kalau kita nak, itu close contact ya. Lepas tu hari ke-13 kita sekarang ni daripada kita menggunakan PCR, kita gunakan antibody test kit. Dan antibody test kit kalau dia kata tak ada antibody respon, maka maksud dia tak expose to the antigen. Tapi kalau dia expose to antigen, jadi dia reaktif. Reaktif maksud dia antara antibody sama ada IgG ataupun IgM. Kalau dia reaktif, kita akan jalankan PCR. Dan PCR akan menentukan sama ada positif ke tidak. Kalau PCR positif untuk antigen, walaupun dia ada antibody, virus dia 50% ada dalam badan lagi. Jadi kajian yang kita laksanakan, walaupun antibody positif dan virus pun boleh berada di tubuh badan tersebut. Jadi itu sebabnya kita tak menggunakan antibody test kit untuk dalam pengesanan ataupun ujian diagnosis. Yang penting kita boleh gunakan antibody test kit untuk pemantauan. Yang itu pertama. Yang kedua, soalan kedua apa? Darah ya. Jadi isu darah tu memang kita ada sekarang kekangan dari segi pelaksanaan untuk mengambil darah daripada untuk pusat darah negara, terutamanya apabila kita sampai bulan Ramadan, memang stok darah tu akan berkurangan. Jadi apa yang kita ada sekarang ni ialah ada
mobile ataupun mobile team yang datang ke menggunakan mobile team ke tempat, sesuatu tempat yang telah dipastikan terdahulu, dan kita akan mengambil darah di sana. Dan juga hospital masih terbuka dan klinik-klinik masih terbuka. Kalau mereka yang menderma darah boleh datang ke hospital, ialah Jabatan Darah kita ataupun Pusat Darah Negara, boleh datang untuk menderma darah. Apa yang penting, kita juga ada derma darah di beberapa lokasi yang telah dikenal pasti. Contoh dia di Mid Valley, kita ada satu ruang yang telah disediakan untuk pengambilan untuk derma darah, dan juga di Putrajaya kita pun ada satu tempat khas untuk pendermaan darah. Jadi kita menggalakkan kalau mereka yang datang ke hospital boleh mendermakan darah. Sebelum menderma darah, kita akan membuat saringan dulu dan juga mengambil ujian, dan kalau semua tak ada masalah, baru kita akan menjalankan sesi pendermaan darah tersebut. Last two questions, The Star, kemudian Malaysia Insight. Hi, Datuk Joseph from The Star. Two questions. Some experts say there will be a peak in cases soon because we do not test asymptomatic patients. Is this true? And do you think we've passed that stage where we're supposed to have our peak or not? Second, there have been reports that COVID-19 have mutations, and there are like 3 different variants all over the world. Is KKM taking note of this, and is it a concern so far in managing the pandemic? Thank you. Okey, persoalan sama ada kita ataupun kita dah berjaya menangani COVID-19. So I think I answer your question in English now. So first is that our JP Morgan has actually predicted that we will have a peak on the 14th, that's tomorrow, 6,300 cases. Today we have seen our cases 4,817. Our target is to have the cases less than 6,300 cases as predicted by JP Morgan. I think we are certainly doing much better, and perhaps tomorrow we will know perhaps we are less than 5,000 cases tomorrow. I think I'm just predicting tomorrow. Hopefully, touch wood, that we can bring it down to 5,000 cases, which means our action of MCO 1 and 2 is working. And this is a sign that showing that there's a succeeding sign that we are able to contain as well as reduce the cases, flattening the curve. And when we look into week 13, and there is actually a peak, now perhaps you are in a recovery phase. But we are still monitoring closely because we have not managed to bring it down further. So we need to bring it down further, and this is why the third MCO is very important for us to bring it down further. If we can do that, there is a possibility we can reduce the cases, not only flatten the curve, but a possibility for us to end COVID-19 in this country. But we hope that we can do, but it's not only depending on Ministry of Health, it's depending on all of us now. If all of us can work together, I'm sure we can do that. Then with regards to the cases, for example, in terms of screening, we have screened 83,488 cases. Cases. Positive is only 4,817, which means it's only 5.8%. Recommendation by WHO is about 10%. And doing the enhanced MCO, whereby we screen everybody. We test everybody, whether symptomatic or not symptomatic, whether they are in a high-risk group or not. For example, in Simpang Renggam, in Hulu Langat, we are doing that. What we found is that when we screen everybody in that area, our detection rate is not 5.8%. 5.8% is the one that is PUI, close contact, and those coming back from misi bantuan. That is 5.8%. We only found 0.5% positive, which means if we screen 1,000 people, the percentage is only 0.5%. So the detection rate is very low. So in that sense, we believe that in the community, we are able to do much more in that sense that whether we should do test for everybody, or we prefer to do test for a targeted group, targeted site, targeted high-risk group. And then perhaps we can get
better outcome with the limited resources that we have, then we can focus into that area, we can focus into that high-risk group, and perhaps there is a high-impact, reasonable cost with our limited resources that we have and good outcome. Rather than if we screen everybody in that community, your detection rate is 0.5%. That is from the experience from the enhanced MCO region. Because in enhanced MCO region, we make sure that we screen everybody, whether symptomatic, asymptomatic, high-risk group or not, we screen everybody. So that is our detection rate. That is the data showing us whether we should embark on test for everybody or focus on the site, focus on the high-risk group. Hi, Dr. Raka from TMI. Two questions. The first one is, are there any infections detected from the mass screening in Kampung Baru? And also, how many retirees have returned to serve on the front lines so far? Thanks. Okay, the infection group in Kampung Baru, I think, is still ongoing. So, so far, it's 23 positive that we have from the Kampung Baru group, and with 1 mortality. And as far as the returnees coming in, so far, we have those who have joined us, for example, from the private sector and the public sector. The specialists, for example, so far, total 54 staff from COVID ward, and we do have 65 specialists from the private hospital joining us, and nurses, more than 1,000 nurses have joined us, and medical officer as well. So we welcome them because this is short term. So we work with them closely in short term, but we need to see their expertise as well. What we would like is those who have expertise in terms of experience in working in ICU, working into medical or wards, for example. Then we welcome them, we place them in a certain area. Otherwise, those coming back, for example, if GPs and medical officers, we'll place them in our clinic, even in a hospital, a non-COVID area, for example. So the nurses that we have, then we will, experienced nurses that we have, we will place them in our COVID hospital. So this is ongoing as well. So, and we are also very flexible in terms of, say, for example, the specialists can only spend 2 days a week. We put them under our sessional. Sessional means 10 hours a week contribution to the Ministry of Health. And we are, this is something that is ongoing over the years, but we can apply that. And we also have a 6-month contract, a short contract for our specialists from private or those who want to join Ministry of Health for 6 months. So we are looking into various ways, a flexibility for them to join us to take care of COVID patients and to help the Ministry of Health. Thank you. Okay, thank you very much. Yeah.